Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1, hari ini kami akan mengadakan satu forum berkaitan dengan sekularisme. Objektif forum ini adalah bagi mengupas secara umum ke spesifik berkaitan dengan apa itu sekularisme. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan forum kita pada hari ini dibarisi oleh 4 ahli panel, iaitu yang pertama, panel yang pertama iaitu Muhammad Nazrin, panel yang kedua iaitu Muhammad Firdaus bin Israj, panel yang ketiga Muhammad Syamil bin Amran, dan panel yang terakhir kita selaku panel yang keempat adalah Muhammad Adam Syauqi. Jadi saya sebagai moderator pada hari ini iaitu Muhammad Nazran bin Muhammad Nazri, hari ini saya akan mengupas definisi apa itu sekularisme. Baik, sekularisme adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan agama. Dalam satu segi, sekularisme dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama, serta kebebasan dalam pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sesebuah negara. Dari segi lain, ia merujuk kepada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan khususnya yang berpolitik harus berasaskan pada bukti dan fakta yang tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan. Sekularisme juga mendapat akar intelektual dari ahli agama falsafah Greek dan Rom seperti Epicurus, Polymath Islam, zaman pertengahan seperti pemikiran kesedaran seperti Denis Diderot dan pelbagai ilmuwan yang lain. Tujuan dan perubatan pada sokongan berlainan secara lebar. Likisme Eropah ia didebatkan bahawa sekularisme adalah satu gerakan terhadap modernisasi dan jauh dari nilai balai keagamaan tradisional. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ahli panel yang pertama iaitu Muhammad Nazrin bin Nordin bagi menerangkan ciri-ciri falsafah ideologi dalam sekularisme. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator. Okey, saya selaku panel yang pertama, Muhammad Nazrin bin Nordin, saya akan terangkan dan kongsikan kepada rakan-rakan semua tentang ciri-ciri sekularisme. Okey, sekularisme ni merupakan suatu fahaman yang merujuk kepada penafian hal-hal kerohanian, penafian adanya akhirat, pemisahan antara agama dan nilai kerohanian. Kekuasaan sebagai kebebasan mutlak dan institusi agama hanya khusus untuk urusan ketuhanan semata-mata. Selain itu juga, ia juga penafian hal-hal kerohanian, penafian terhadap kewibawaan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang agama, kemudian menafikan adanya nilai hidup yang tetap, menolak keimanan kepada Allah dan konsep ibadah, dan seterusnya menjauhkan agama daripada landasan penting sebagai panduan dan hala tuju hidup manusia dalam pelbagai bidang seperti kesenian, pendidikan dan moral. Okey, selain itu juga Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas pula meletakkan ciri-ciri sekularisme sebagai aliran yang ingin memperbaiki kehidupan dengan cara material, hal keduniaannya bebas daripada ajaran wahyu, bersifat bebas hasil daripada pemikiran dan pengalaman tanpa hubung kait dengan Tuhan, dan kebahagiaan hidup ditentukan oleh dunia. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya. Kembali kita kepada moderator. Terima kasih panel yang pertama iaitu Muhammad Nazrin bin Nordin di atas kupasan berkaitan dengan ciri-ciri falsafah ideologi sekularisme. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada ahli panel kedua iaitu Muhammad Firdaus bin Israj dalam mengupas kesan ataupun impak sekularisme ini terhadap manusia secara umumnya. Dipersilakan. Ahli panel yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Firdaus selaku panel yang kedua. Hari ini saya akan menjelaskan impak-impak yang hasil daripada sekularisme ini. Okey, pelbagai impak yang telah hadir dari sekularisme di dalam kehidupan manusia. Impaknya dari segi aspek ekonomi, politik dan sebagainya. Okey, kita beralih kepada impak yang pertama.
Impak yang pertama adalah impak ke atas pemikiran manusia sendiri. Dalam aspek pemikiran manusia, khususnya di negara yang mengamalkan ajaran Islam, ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah meracuni pemikiran manusia. Contohnya, sekularisme yang boleh melemahkan iman dan menimbulkan keraguan terhadap Nabi dan Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya akan mengurangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, hari kiamat atau hari pembalasan, qada dan qadar serta Al-Quran itu sendiri. Okey, saya beralih kepada impak ke atas sosial. Sekularisme telah mengakibatkan banyak kepincangan kehidupan masyarakat Islam hari ini. Kesan yang paling jelas dari pemikiran sekularisme ialah perubahan dalam watak individu. Perubahan watak ini bermakna seseorang yang tidak lagi mementingkan kehidupan beragama tetapi lebih mengikut hawa nafsu. Akhlak dan etika remaja khususnya dalam masyarakat Islam hari ini semakin runtuh. Pelbagai contoh yang dapat dilihat seperti budaya pang, zina, pembuangan bayi dan pelbagai lagi masalah sosial yang dihadapi pada hari ini. Impak yang ketiga adalah ke atas impak undang-undang. Dari segi perundangan, golongan sekularisme telah sewenang-wenangnya mengubah corak perundangan dalam negara Islam bagi mencapai matlamat sekular mereka untuk menggantikan undang-undang Islam sendiri. Dengan sistem perundangan barat, ini bertujuan untuk meredupkan syiar Islam di muka bumi ini. Ianya dapat dilihat jelas apabila sejarah sekularisme Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Okey, impak ke atas ekonomi. Dalam aspek ekonomi, dengan wujudnya fahaman ini, wujud dua sistem ekonomi baru iaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial yang bertujuan memperolehi kekayaan semata-mata atau materialistik. Bagi mereka, tempat hiburan seperti disko, pub merupakan sumber kewangan bagi sesebuah negara. Golongan atas biasanya akan mendapat kekayaan yang diidamkan, manakala golongan bawah akan mendapat kesasaraan daripada kesempitan hidup. Saya beralih impak ke atas politik. Dalam bidang politik, sekularisme seolah-olah menjadi ikutan negara lain untuk memajukan negara. Mereka dengan mengambil contoh Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi beberapa pembaharuan radikal yang disanakan juga melibatkan integriti Islam dalam urusan politik atau pentadbiran. Ini termasuklah langkah beliau memasukkan Kementerian Keadilan Syariah dan menggantikan dengan Badan Kehakiman Sivil yang adaptasi daripada sistem Undang-Undang Sivil Switzerland, Undang-Undang Jenayah Itali dan Undang-Undang Jerman. Ini jelas bertentangan dengan agama Undang-Undang Syariah apabila perkara yang berkaitan dengan umat Islam disempitkan skopnya dan kepada perkara yang bersifat peribadi. Okey, impak ke atas akidah adalah impak yang terlalu amat besar. Ajaran sekular sememangnya bertentangan dengan akidah Islam dan sebagai contoh, ia berlaku dalam masyarakat Turki di bawah kepimpinan Kemal Atatürk. Kesudahan ideologi sekular ini ialah berlakunya murtad dalam kalangan umat Islam dalam masyarakat tidak ditentang oleh pihak berkuasa maupun kerajaan. Tetapi kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghukum orang sekular. Ia mesti disabitkan melalui pertuduhan di mahkamah melalui proses undang-undang ideologi ini. Ideologi ini amat mengancam institusi Islam sebenarnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan pada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Muhammad Firdaus, ahli panel kedua. Sungguh banyak impak dan kesan, sangat-sangat terperinci Tuan Firdaus mengupas serta memperjelaskan. Jadi itu kesan ataupun impak secara amnya ataupun umum berkaitan dengan sekularisme. Jadi secara spesifiknya, kesan sekularisme di Malaysia bagaimana pula ya? Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada ahli panel yang ketiga iaitu Muhammad Syamil bin Amran. Beliau akan menerangkan secara khususnya impak ataupun kesan sekularisme di Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Amran. Hari ini saya akan mengupas kesan-kesan sekularisme di Malaysia. Sebagai kesan yang berlaku di dunia Islam, begitu juga halnya dengan Malaysia. Telah disedapkan dengan ideologi sekularisme ini, pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam Melayu kelihatan telah berubah setelah
kemasukan ideologi ini dalam pelbagai aspek, antaranya aspek pemikiran. Aspek pemikiran seperti juga di dunia, di tempat lain, ia juga turut melemahkan keimanan dan mengoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat serta Al-Quran membalas pembalasan kodak dan kadar menyebabkan keimanan umat Islam semakin rapuh dan terkeliru dengan pendapat aliran barat. Pemikiran umat Islam ini semakin hari semakin rapuh, tafsiran suasana begini dalam majlis agama Islam dan ceramah, sambutan maulid Rasul dan sebagainya. Kita dapat imej dan syiar Islam begitu tidak dijaga. Namun pada waktu yang sama, di luar daripada aktiviti tersebut, Islam tidak lagi diikut, malah ramai orang Islam yang malah tidak tutup aurat, kembali dibuka sebagai sahaja syariat ataupun kelas agama tamat. Seterusnya daripada segi politik pula, aliran politik barat tertanam dalam jiwa umat Islam seperti fahaman kapitalis, sosialisme dan nasionalisme dan lain-lain lagi. Kaedah memisahkan aspek politik daripada tugas ulama ataupun penghasilkan politik daripada masjid, menjelaskan lagi pemikiran umat Islam. Hal ini betapa sekularisme terlalu kuat menghantui pemikiran mereka. Pengasingan ulama di masjid dan ahli politik di parlimen dengan jelas mendukung ideologi sekularisme dan menolak fahaman Islam, meletakkan Islam sebagai cara hidup merangkumi keseluruhan aspek kehidupan termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Malah Rasulullah SAW dahulu menjadikan masjid sebagai pusat keseluruhan aktiviti menuju integriti agama dengan kehidupan keseluruhannya. Bagi segi ekonomi pula di Malaysia, lahirnya dua bentuk sistem ekonomi, iaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan halal atau haram. Keadaan sosial berkhidmat serta kebajikan masyarakat, negara kita sebenarnya sudah jauh melangkah ke hadapan berbanding negara-negara lain. Sistem perbankan Islam kita menjadi contoh bagi seluruh sistem perbankan Islam di dunia. Namun begitu, elemen sekular yang memisahkan keduanya ataupun sifat dualisme masih wujud apabila sistem perbankan yang wujud berteraskan riba yang masih terus digunakan di Malaysia. Apatah lagi perubahan bank Islam dan produk-produk Islam yang tidak digunakan oleh kerajaan pun semata-mata disia-siakan tetapi tidak dimanfaatkan. Yang difahami sistem Islam telah wujud tetapi ideologi sekularisme masih lagi menebal sehingga tidak lagi mengambil konsep Islam untuk keseluruhan urusan ekonomi negara. Saya teruskan dengan pendidikan. Bagi pendidikan di Malaysia, corak pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Sistem pendidikan negara ini disusun daripada prasekolah sehinggalah peringkat tertinggi mengambil dasar sekolah. Ini dijadikan apabila aliran sekolah sudah ditetapkan oleh kerajaan, sama ada aliran agama ataupun bukan aliran agama. Perkara ini perlu dikaji, apakah lagi yang dimasukkan dengan aliran bukan agama. Pengajian subjek-subjek umum di sekolah digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan dengan pemikiran Islam. Hanya pendidikan Islam sahaja yang digubal oleh panel yang merujuk kepada pendengaran Islam dan rukun-rukun yang mutabat. Itu sahaja daripada saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali panel yang ketiga iaitu Muhammad Syamil Bamban dalam mengupas isu-isu ataupun kesan ataupun impak secara khusus di Malaysia. Okey, sebagai ringkasan kepada kesimpulan yang akan dibuat oleh panel yang keempat iaitu Adam Syauqi, saya akan rumuskan sedikit impak ataupun kesan sekularisme secara amnya ataupun secara umum yang diterangkan oleh ahli panel yang kedua,
iaitu Muhammad Firdaus, dan kesan secara spesifiknya ataupun impak secara spesifiknya kesan sekularisme di Malaysia tidaklah jauh berbeza. Hal ini kerana ianya membuktikan bahawa apa yang berkaitan dengan umum dan spesifik di Malaysia diterapkan melalui proses yang sama. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita telah mendengar ciri-ciri falsafah ideologi berkaitan dengan sekularisme kesan ataupun impak terhadap sekularisme secara umum dan spesifik di Malaysia. Okey, sebagai rumusan yang kita dapat rumuskan pada hari ini, kita akan dengarkan daripada ahli panel kita yang keempat dan yang terakhir, iaitu Muhammad Adam Shauki, dalam memberikan pendapat beliau serta idea beliau dalam merumuskan berkaitan dengan sekularisme. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya Muhammad Adam Shauki bin Alwi selaku panel yang terakhir akan membincangkan tentang kesimpulan atau rumusan terhadap sekularisme. Okey, apa yang kita tahu, sekularisme adalah musuh umat Islam. Umat Islam dan para pemimpin mestilah menjadikan keseluruhan ajaran dan perintah Allah SWT dan Rasulnya sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Pengalaman fahaman sekularisme adalah bahaya terbesar yang merosak akidah dan kita perlu menjauhi serta memerangi sehingga ke akar umbi. Ia bukan sahaja merosakkan kehidupan masyarakat Islam, malah membawa dan menjerumus ke neraka jahanam. Justru, sekularisme benar-benar membawa satu ancaman besar kepada kesejahteraan hidup umat manusia. Seterusnya, sekularisme juga memisahkan Islam dengan politik. Mereka mendakwa politik itu kotor, sedangkan Islam itu bersih. Ini jelas bertentangan dengan kesempurnaan Islam yang merangkumi semua aspek. Ia juga menghalang pelaksanaan hukum-hukum perundangan Islam dan cara hidup Islam sepenuhnya. Mereka menyatakan ia tidak sesuai pada masa kini. Sebaliknya, mereka menghargai agama dengan urusan ritual dan menjaga diri masing-masing. Ia juga melemparkan fitnah pada Islam bertujuan mengeliru dan menakutkan masyarakat yang cuba mendekati Islam. Contohnya, penghinaan terhadap hudud dengan mengatakannya sebagai undang-undang kejam. Selain itu, menggalakkan cara hidup yang bercanggah dengan Islam. Contohnya, mendedahkan aurat, hidup bebas dan menganjurkan majlis keramaian yang bercanggah dengan kepentingan akhlak. Perkara ini jelas bertentangan dengan Islam yang memelihara manusia daripada liar. Seterusnya, ia juga menyalah tafsir mengenai Islam. Mereka menyifatkan perkara-perkara yang tidak baik apabila dilakukan secara terbuka menjadi baik. Mereka menganggap gerakan Kamal Ataturk di Turki dan lain-lain sebagai pembaharuan dan membawa kebaikan. Untuk sekali, ia juga menghidupkan semula amalan-amalan jahiliah dan berusaha melupakan sejarah Islam. Antaranya seperti semangat kebangsaan sehingga sanggup menolak Islam atas dasar kebangsaan. Inilah yang dinamakan sebagai nasionalisme. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Adam Shauki sebagai ahli panel yang terakhir dalam mengupas ataupun memberikan pendapat beliau berkaitan dengan sekularisme. Okey, secara kesimpulannya, dapatlah kita menyatakan bahawa sekularisme ini bertentang dengan ajaran agama Islam, sekaligus ianya membawa ideologi yang sangat buruk kepada masyarakat umat Islam dan memberikan pandangan yang sangat buruk terhadap agama Islam di sisi pandangan agama lain. Okey. Itu sahaja daripada kami kumpulan 1 dalam membincangkan forum pada petang ini berkaitan dengan sekularisme. Terima kasih kepada para ahli panel dalam meluangkan masa anda semua bagi mengupas isu berkaitan dengan sekularisme secara umum dan spesifik di Malaysia. Itu sahaja daripada kami kumpulan 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.